Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua kerana masih lagi setia untuk mendengar perkongsian daripada Ustazah pada hari ini. Baiklah murid-murid, insya-Allah hari ini kita akan pelajari tajuk baru dalam bidang fiqh. Mari kita lihat apakah yang akan kita pelajari sebentar lagi. Baiklah adik-adik, kita lihat tajuk kita hari ini. Itu tajuk yang ke-20, istinja suatu tuntutan. Terlebih dahulu kita lihat objektif pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan maksud, hukum, dalil naqli serta alat-alat beristinja. Yang kedua, menjelaskan kepentingan beristinja. Yang ketiga, melakukan tunjuk cara beristinja dengan alat-alat istinja yang betul. Untuk objektif yang ketiga ni kita akan menerangkan ataupun menjelaskan Dan yang keempat, menerangkan adab-adab qada hajat. Baiklah, kita teruskan. Terlebih dahulu kita lihat pada maksud istinja. Apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Istinja menurut bahasa selamat daripada penyakit. Manakala dari sudut istilah, perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari qubul atau dubur. Bermaksud apabila kita buang air kecil atau buang air besar, jadi perbuatan kita membersihkan qubul atau dubur. Itulah yang dimaksudkan dengan istinja. Boleh ya adik-adik? Kita teruskan. Hukum dan dalil istinja. Siapa tahu apakah dia hukum beristinja? Ya, betul. Hukum beristinja adalah wajib. Kenapa hukum beristinja ini wajib? Kerana jika kita tidak beristinja, maka kita dianggap berada dalam kekotoran dan ibadah menjadi tidak sah. Ini bertepatan dengan dalil daripada hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa ghulamun ma'ana idawatun min ma'in ya'ni yastanji bih. Bermaksud Anas bin Malik berkata, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk qada hajat, aku dan budak suruhanku akan membawa bekas berisi air supaya baginda dapat beristinja dengannya. Jadi bertepatan dengan hadis ini di mana Rasulullah beristinja, maka hukum beristinja itu adalah wajib. Kita teruskan. Alat-alat istinja. Biasa adik-adik istinja, adik-adik gunakan apa? Sudah pastilah yang kita gunakan adalah air mutlak. Ini adalah yang terbaik kerana dapat hilangkan bau, warna dan rasa. Namun demikian, selain daripada air mutlak, ada lagi yang kita boleh gunakan, iaitu batu atau benda kesat. Apakah dia benda-benda kesat? Antara yang kita boleh gunakan, tisu. Ini batu, kertas, daun kering, kain dan juga kulit kayu. Ini adalah contoh benda-benda kesat yang kita boleh gunakan untuk beristinja selain daripada air mutlak. Boleh ya adik-adik? Kita teruskan. Ini merupakan kunci ilmu yang terdapat dalam buku teks. Boleh rujuk buku teks. Penggunaan tisu basah untuk beristinja adalah tidak sah kecuali
didahului dengan tisu kering. Okey, kalau lihat tadi alat beristinja menggunakan benda-benda yang kesat. Jadi bila tisu basah dia tidak lagi bersifat kesat. Bermaksud perlu didahului dengan tisu yang kering dan barulah diteruskan dengan menggunakan tisu yang basah. Okey, boleh ya adik-adik? Okey, bahan haram untuk beristinja. Jadi kalau tadi kita tengok ada alat-alat yang kita boleh gunakan, alat-alat ataupun bahan-bahan yang kesat tadi. Namun demikian antara bahan kesat itu ada di antaranya yang tidak boleh digunakan. Okey, yang bersifat kesat tapi tak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, yang pertama, kertas atau bahan yang tertulis ayat Al-Quran atau hadis, nama-nama Allah dan Rasul. Okay, bermaksud apabila kita gunakan kertas, kena kenal pasti, kena lihat dahulu bahawa kertas itu tidak mengandungi apa yang dinyatakan di sinilah. Okay. Yang kedua, benda yang dihormati seperti makanan dan juga tulang. Okay, sebab tulang ini dia adalah makanan bagi makhluk yang lain lah. Okey, makanan seperti contohnya roti bersifat kesat tapi tidak boleh digunakan untuk beristinja. Okey, benda yang berbahaya seperti kaca dan buluh, kenapa tak boleh guna? Sebab akan mendatangkan kecederaan. Okey. Yang keempat, benda najis atau terkena najis seperti tahi binatang yang kering. Okey, kita nak bersihkan najis, tapi kalau kita guna najis juga, jadi ia tidak menyucikan. Okey, jadi kita kena guna benda yang bersih dan suci. Okey, dan yang terakhir, benda yang bernilai seperti emas, perak dan sutera. Okey, itu untuk benda ataupun bahan haram untuk beristinja. Baiklah adik-adik, boleh kita teruskan lagi? Okey, kita teruskan dengan kepentingan beristinja. Kenapa pentingnya beristinja? Baiklah, pertama pastinya untuk mendapat pahala. Okey, segala perkara baik apabila kita lakukan, maka Allah akan berikan ganjaran pahala. Okey, yang kedua, ibadah sah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Okey, kalau masih ingat tadi di awal-awal slide berkenaan dengan hukum beristinja. Okey, apabila kita tidak beristinja, maka kita berada dalam keadaan kotor dan ibadah akan jadi tidak sah. Maka itu sebab kenapa pentingnya beristinja. Okey, yang ketiga, dikasihi Allah dan Rasulnya. Okey, apabila kita buat perkara yang baik, diberi ganjaran pahala, maka kita juga akan dikasihi Allah dan Rasul. Okey, badan menjadi sihat dan cergas. Okey, badan jadi sihat dan cergas bila kita sentiasa berada dalam keadaan yang bersih, dan juga kita akan terhindar daripada penyakit. Dan yang terakhir, memberikan keselesaan kepada diri dan orang lain. Jadi bila kita berada dalam keadaan bersih, selepas kita qada hajat, kita beristinja, maka orang yang berada berdekatan dengan kita ataupun yang berada di sekeliling kita akan berada dalam keadaan selesa, dan kita juga akan rasa selesa kerana tiada bau yang tidak menyenangkan. Okey, boleh faham ya adik-adik? Maka pastikan sentiasa beristinja selepas qada hajat. Okey, cara beristinja. Okey, untuk bahagian ini, okey, kita akan lihat teori bagaimanakah cara beristinja yang betul. Okey, yang pertama, kita boleh gunakan batu dan juga air. Ini adalah cara yang paling afdal, cara yang terbaik. Okey, cara yang terbaik. Jadi kita boleh gunakan 3 biji batu, ataupun satu batu yang ada dia punya permukaan tu ada 3. Satu batu, satu batu ada 3 permukaan dia tu. Okey,
Jadi kita boleh gunakan permukaan pertama, permukaan kedua, permukaan ketiga. Itu kalau ada satu batu. Tapi kalau ada 3 batu, guna satu batu sekali sapuan. Kemudian kita ambil batu yang kedua dan seterusnya batu yang ketiga. Okey, dan basuh dengan air mutlak. Okey, ini paling afdal. Yang kedua, sebagaimana yang biasa kita lakukan, iaitu dengan menggunakan air mutlak sahaja. Okey, basuh tempat keluar najis dengan air mutlak sehingga diyakini bersih. Basuhlah sehingga kita betul-betul yakin ia bersih. Kerana ia akan bersangkut paut dengan kita punya ibadah nantilah. Jadi pastikan bersih supaya ibadah kita akan jadi sah dan sempurna. Okey. Dan yang ketiga, kita boleh pilih sama ada kita nak gunakan batu ataupun kita boleh guna benda-benda kesat. Contohnya boleh gunakan batu. Okey, kalau batu macam tadilah, sama ada guna 3 biji batu atau satu batu yang ada 3 permukaan. Ataupun kita boleh pilih salah satu daripada benda-benda kesat. Contohnya nak guna tisu. Sama ada kita guna batu atau kita guna tisu, guna batu atau guna daun kering, batu ataupun kain ataupun kertas. Jadi boleh pilih salah satulah daripada batu ataupun benda-benda kesat. Okey, boleh faham ya adik-adik? Okey, bersihkan tempat keluar najis dengan 3 biji batu atau satu batu yang ada 3 permukaan, atau guna benda kesat sehingga diyakini bersih. Jadi apa sahaja alat yang kita gunakan untuk beristinja, yang paling penting kita kena yakin bersih. Baiklah, kita lihat kunci ilmu yang kedua untuk tajuk ini. Okey, terdapat beberapa syarat beristinja dengan benda kesat. Jadi bila kita guna benda kesat, dia ada syarat lain pula. Okey, pertama, alat tersebut mesti suci, bersih dan kering. Sebab itu tadi kalau kita tengok dalam kunci ilmu yang pertama, penggunaan tisu basah adalah tidak sah kecuali didahului dengan tisu kering. Sebab itu syarat dia mesti bersih, suci dan kering. Okay? Najis pada kubul atau dubur belum kering. Jadi bila dah kering, maka tak boleh lagi guna benda-benda kesat, kena guna air. Okay? Najis tidak meleleh ke tempat lain seperti paha atau betis. Okay, sebab kalau tengok maksud istinja tadi, kita membersihkan kubul dan ataupun dubur. Jadi bila najis dah meleleh ke tempat lain, maka cara pembersihannya adalah dengan cara menyucikan najis mutawassithah. Jadi bukan lagi istinja. Istinja hanya kawasan kubul dan dubur sahaja. Okey. Tiada najis lain yang melekat di tempat keluar najis. Maksudnya memang betul-betul hanya najis kita sahaja yang kita buang sahaja yang berada di kawasan tempat keluar najis. Itu syarat beristinja dengan benda kesat. Okey. Okey, adab qada hajat. Okey. Apakah dia adab qada hajat? Okey, yang pertama, tidak bawa masuk sesuatu yang mulia. Contohnya Al-Quran lah yang paling mulia. Okey, tidak boleh bawa masuk sesuatu yang mulia. Baca doa sebelum masuk tandas. Apa doa sebelum masuk tandas? Okey, cuba lihat balik apakah dia doa sebelum masuk tandas. Kalau masih tak ingat, tak apa, nanti Ustazah akan kongsikan apakah dia doa sebelum masuk tandas. Okey, pakai selipar dan penutup kepala. Okey, masuk dengan kaki kiri. Jangan salah masuk kaki kanan. Masuk dengan kaki kiri. Jaga aurat, mencangkung dan hati-hati dengan percikan najis. Maksudnya kalau qada hajat jangan berdiri. Kalau buang air kecil pun jangan dalam keadaan berdiri. Sebaiknya dalam keadaan mencangkung. Okey.
tidak menghadap kiblat. Ini kecuali ini adalah bagi tempat yang tiada dinding. Kalau macam rumah kita memang tandasnya menghadap kiblat, itu sebab dia ada dinding, jadi tidak ada masalah. Ini contohnya buang air di sungai, okey, di tepi-tepi laut. Itu perlu tahu dahulu arah kiblat, kerana tidak boleh qada hajat dengan menghala ke arah kiblat. Okey, tidak melakukan perkara dilarang, contohnya bercakap. Pergi tandas dengan kawan masuk tandas sebelah, okey, kita masuk tandas sebelah, sambil-sambil qada hajat bersembang, tak boleh. Pegang kubul atau dubur dengan tangan kanan juga adalah dilarang. Okey, tidak buang air di tempat yang dilarang. Nak buang air pun ada tempat-tempat yang kita perlu perhatikanlah. Bukan tempat yang tempat berteduh. Kalau kita buang air besar, contoh di tempat orang berteduh, maka tempat tu nanti orang tidak akan duduk lagi lah, sebab bau yang tidak selesa. Okay? Laluan orang ramai, okay? Di tepi-tepi di kawasan jalanan, contohnya tempat pejalan kaki, buang air di situ, contoh buang air kecil, jadi bau tu akan menyebabkan orang tidak selesa. Okay? Dalam lubang tanah. Okay? Bila kita tanah ni, maksudnya lubang tanah ni maksudnya lubang yang dah sedia ada. Tak boleh kita qada hajat di situ kerana bimbang adanya haiwan berbisa. Okay? Dalam air tenang, contohnya kolam renang. Jadi kalau pergi mandi kolam, jangan buang air dalam kolam. Okay? Okay, beristinja sekurang-kurangnya 1 kali dan ditambah menjadi 2 atau 3 kali. Okay, wajibnya 1, sunatnya 3. Jangan langsung tak beristinja, bahaya. Okay, bersihkan tandas supaya boleh digunakan oleh orang lain. Yang ini mana-mana sahaja tandas, memang kita kena bersihkan supaya orang yang akan datang guna juga dalam keadaan yang bersih. Okay. Langkah keluar dengan kaki kanan dan baca doa. Okay, jangan lupa baca doa. Masuk dengan kaki kiri, baca doa. Okay, baca doa dulu, lepas tu masuk. Kemudian keluar dengan kaki kanan dan juga baca doa. Bukan baca doa dalam tandas. Okay, baca doa sebelum masuk dan baca doa selepas kita keluar daripada tandas. Okay. Jadi di sini saya kongsikan pula doa masuk tandas dan doa keluar tandas. Mungkin ada yang ingat tak ingat, okey. Jadi mari kita lihat bersama-sama doa dan kita amalkan. Okey, doa masuk dan keluar tandas. Okey, kita mulakan dengan doa masuk tandas. Okey, masuk tandas menggunakan kaki kiri, okey, dan baca doa sebelum masuk tandas. Okay, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Okay, ini adalah doa masuk tandas. Manakala doa keluar tandas, ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Okay, ini doa keluar tandas dibaca setelah keluar tandas dengan menggunakan kaki kanan. Baiklah adik-adik, sekian saja perkongsian Ustazah untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video Pendidikan Islam akan datang. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen dan share pada kawan-kawan adik yang lain. Semoga mereka juga dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.